Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat meneruskan PDPR kita melalui internet pada hari ini, insya-Allah. Awalan, limadati al-adab syahadah lisana as-sadisah. Okey, untuk subjek adab bagi tingkatan 6 iaitu peperiksaan stamp. Jadi seperti mana yang Ustazah telah ceritakan dari segi isi kandungan. Jadi yang pertama untuk tajuk adab ialah Awamilun Nahdah Al-Adabiyah Al-Hadisah. Okey, hari ini kita belajar tentang Awamilun Nahdah Al-Adabiyah Al-Hadisah Al-Mawdu' Al-Awwal Lidirasatil Adab. Okey, sebelum kita masuk tajuk yang pertama ni, Ustazah dah bincang tentang mahattah, yang mana 3 mahattah yang kita telah lalui sebelum ini. Mahattah al-ula, tentang kedatangan Al-Hamlah Al-Faransiyah ila Misra yang dibawa oleh Raja Perancis iaitu Napoleon Bonaparte, yang mana kedatangannya telah membawa 2 kesan, iaitu kesan negatif dan kesan positif. Kesan negatif yang mana berlakunya penentangan daripada tokoh-tokoh Islam di negara Mesir, yang mana mereka menganggap kedatangan Hamlah Faransiyah sebenarnya adalah misi untuk meneruskan perang salib, yang mana pihak kafir cuba menawan agama Islam dengan menyebarkan fahaman sekular, liberal, Zionis dan sebagainya. Namun kesan positif daripada Hamlah Al-Faransiyah ialah yang mana dari aspek sastera dia telah membantu membangkitkan kebangkitan sastera moden. Okey, kesan positif telah membantu kepada kebangkitan sastera moden. Okey, inilah yang kita nak bincangkan dalam tarikh adab tajuk yang pertama. Okey, awalan labudda 'ala tullab amamakum al-kitab ad-dirasi. Okey, Ustazah nak di depan pelajar mesti ada buku teks tingkatan 6, buku teks tarikh adab tingkatan 6. Kalau kat Mesir, buku teks ini ialah Sofus Salis As-Sanawi, tingkatan 3 di peringkat sekolah menengah. Jadi awak ni belajar buku teks orang Arab. Jadi bila sebut buku teks orang Arab, bahasa dia tu agak tinggi sikit lah. Nama lagi sastera. Nama lagi sastera, jadi bahasa lafaz yang digunakan dalam buku teks tu kadang-kadang tinggi dan kita boleh ubah suai kepada bahasa kita yang lebih mudah difahami dan tak ada masalah. Asal kita tak lari daripada poin, kita boleh ubah suai kalimah dalam buku teks kepada bahasa yang senang difahami ataupun nak ubah dari segi uslub. Contohnya dia buat mari dari bentuk fi'il, kita buat mari dari bentuk masdar. Tak ada masalah. Okey, dan buku teks ni perlu ada di hadapan para pelajar sepanjang dalam pembelajaran PDPR ataupun dalam kelas. Dan Ustazah sudah bekalkan juga nota yang Ustazah buat. Nota yang Ustazah buat tu sebenarnya memang kita ambil bizot lah. Kita ambil sebiji-sebiji daripada buku teks, poin tu, dan kita ubah suai dari segi ayat-ayat yang mudah sikit, dan Ustazah telah letak poin untuk awak lebih pehek poin dia tu. Poin perenggani poin gapo, soalan gapo, semuanya dah ada dalam nota Ustazah. Dan nota tu minta tolong print ataupun lepas cuti nanti kita akan dapat lah. Okey, kemudian sebelum kita masuk dengan lebih detail untuk tajuk yang pertama ni, Awamilun Nahdah Al-Adabiyah Al-Hadisah, hunaka arba'atu awamil. Okey, ada 4 faktor perkembangan sastera moden, perkembangan kebangkitan, Nahdah kebangkitan sastera moden. Okey, yang pertama Al-Amil Al-Awwal At-Tiba'ah, percetakan.
Okey, berlaku perkembangan Nahdah ni sebab ada percetakan yang mana Hamlah Faransiyah ni, orang Perancis, dia pergi ke negara Mesir, dia bawa mesin cetak dia. Dia bawa mesin cetak dia, kemungkinan dalam bentuk macam mesin photostat lah. Okey. Dan dia bawa mesin cetak dia, dia pergi ke negara Mesir, dia cetak kitab-kitab, dia cetak risalah-risalah dan kebanyakannya dengan menggunakan bahasa Perancis lah, bahasa Inggeris. Dan lepas tu lah baru di penambahbaikkan, ditulis juga dengan bahasa Arab. Bahasa Arab pada peringkat awal memang ada tapi tak banyak. Okey, dia cetak buku-buku dan pelbagai daripada risalah menyebabkan sastra moden bangkit di negara Mesir. Orang Arab baru kenal buku-buku, risalah-risalah dan segala edaran. Sebelum ni orang Mesir dia tak ada pun mesin cetak. Muju orang Perancis buat pergi mesin cetak dia ke negara Mesir. Okey, kemudian as-sahafah, surat khabar. Okey, apabila dia ada mesin cetak, maka orang Arab dia mulalah mencetak surat khabar. Okey, surat khabar tu adalah merupakan bahan bacaan kepada orang Arab. Bahan yang dibaca tu sebenarnya kadang-kadang ilmu yang disediakan pelbagai lah. Ada ilmu agama, ilmu daripada barat dan sebenarnya dalam akhbar tersebut dia nak menunjukkan kepada orang Arab bahawa negara mereka adalah lebih moden, lebih maju dan cuba menerapkan nilai-nilai budaya barat. Okey, kemudian berlakunya Nahdah disebabkan Al-Bi'sat wa Terjemah. Al-Bi'sat wa Terjemah ni ialah utusan dan penterjemahan. Yang mana pada pemerintah Mesir pada masa tersebut iaitu Muhammad Ali, dia telah berpandangan bahawa menghantar pelajar ke luar negara untuk mengambil ilmu daripada negara barat suatu benda yang penting, dan bila balik ke negara Mesir, orang-orang yang belajar di luar negara ni akan menterjemah semula apa-apa ilmu yang dipelajari di negara barat. Okey, jadi di sini nampak dah berjayanya orang Perancis membawa fikiran orang Arab kepada barat. Jadi barat dia dah moden dari segi ilmu dan dari segi teknologi. Jadi orang Arab ni ketinggalan apabila datangnya Hamlah membawa At-Tiba'ah dan As-Sahafah, dan walaupun mereka dah kembali ke negara Perancis, namun pemikiran orang Arab ni masih lagi terikut dengan orang Barat, yang mana akhirnya mereka disarankan oleh pihak kerajaan pada masa tersebut iaitu Muhammad Ali untuk belajar ke Eropah, ke Amerika dan sebagainya. Okey, kemudian ittisa'u nutuq ta'lim, perluasan bidang pengajian. Okey, di sini kita nampak apabila dah berlakunya proses pendidikan, maka Mesir mula mengambil langkah untuk menubuhkan sekolah-sekolah seperti sekolah menengah, rendah, sekolah swasta, dan akhirnya berjaya menubuhkan universiti kerajaan dan juga universiti swasta. Okey, jadi inilah secara ringkasnya tentang Awamil Nahdah yang terdiri daripada 4 item ini yang kita akan bincangkan dalam tajuk 1. At-Tiba'ah detail pula dia cerita macam mana galur yang ada dalam At-Tiba'ah, As-Sahafah, Al-Bi'sat wa Terjemah, Ittisa' Nutuq Ta'lim. Semuanya didetailkan seperti mana dalam buku teks. Okey, bendanya banyak deh. Benda banyak. Jadi para pelajar mesti faham setiap kandungan cerita yang terdapat di dalam setiap aspek awamil ini. Okey, itu secara ringkas. Okey, insya-Allah kemudian kita tengok kepada tajuk yang pertama, Qismul Adab, Ad-Darsul Awal, Awamilun Nahdah, Al-Adabiyah, Al-Hadisah. Okey, kalau kita tengok kepada buku teks, buku teks daripada perenggan yang pertama ni, dia lebih cerita tentang sejarah At-Tiba'ah di peringkat dunia. Di peringkat dunia, bukan negara Arab sahaja, di peringkat dunia. Okey, dan Ustazah sudah simpulkan dalam nota kita tu ialah Tarikhu Nash'ati Tiba'ah. Tarikhu Nash'ati Tiba'ah. Okey. Jadi kita baca nota nota yang Ustazah telah buat talkhis tu.
Okey, awalan Al-Qarnu Al-Khamis Ashar. Okey, ini adalah ringkasan daripada buku teks. Al-Qarnu Al-Khamis Ashar, kurun ke-15, urifat al-matba'atu fi Eropah. Telah dikenali mesin cetak di Eropah. Okey, orang Eropah mula mengenali mesin cetak pada kurun ke-15. Okey, kurun ke-15. Al-Qarn Sadis Asyar, kurun ke-16, Taba'al al-Urubiyuna biha al-kutuba al-Arabiyyata au akhazu yatba'unaha. Okey, mula kurun ke-16, Taba'ah telah mencetak orang-orang Eropah dengan mesin cetak tadi. Dia cetak apa? Kitab-kitab al-Arabiyyah. Okey, dia cetak juga kitab bahasa Arab au akhazu, atau mereka mula mencetaknya. Okey, bermula kurun ke-16 lah dia mula mencetak kitab-kitab daripada bahasa Arab. Satu kurun tu jauh tu beza dia tu. Kurun ke-15 nak pergi ke kurun 16 tu hampir 100 tahun. Okey, summa al-qarn as-sabi' ashar, kurun ke-16, apa yang berlaku? Wa anhum naqalatha Turkiyah فطبعت عددا محدودا من الكتب العربية لا تزيد على 40 كتابا منها القاموس المحيط وكافية ابن حاجي وكافية ابن الهاجي. Okey, kemudian kurun ke-17 ni, daripada orang Eropah ni telah dipindahkan percetakan ini ke negara Turki, dan negara Turki telah mencetak Fatabaat. Okey, Fatabaat Turki adadan mahdudan minal kutub al-Arabiyyah. Turki telah mencetak berbagai adadan, bilangan yang mahdudan, bilangan yang telah dihadkan daripada kitab bahasa Arab, la tazidu, tidak kurang daripada 40 kitab. Telah dicetak lebih kurang 40 kitab oleh negara Turki, antaranya Qamus Muhit dan kitab Kafiyah Ibn Hajib. Okey, kemudian kurun ke-18, Al-Qarn As-Samin Ashar, naqalatha Suria. Okey, telah dipindahkan percetakan ini ke negara Syria. Bermakna orang Syria pula mengetahui tentang percetakan ini. Awakhiril Qurun Samin Ashar, fazallat Misru la ta'rifuha hatta kanat al-hamlah al-Faransiyah. Okey, akhir kurun ke-18, fazallat, masih lagi Mesir tidak mengenali pun mesin cetak seperti mana negara Syria dan Turki. Okey, jadi menunjukkan ketinggalan negara Mesir tentang percetakan sehinggalah datangnya hamlah Faransiyah. Jadi hamlah Faransiyah datang ke negara Mesir menyebabkan orang Mesir mula mengenali mesin cetak. Wa awailil qarni tasi' ashar, dan akhir kurun ke-19, fanaqalat at-tiba'ah ila Misra. Maka telah dipindahkan mesin cetak ini ke negara Mesir. Wastakhdamatha, dan dia telah menggunakannya dalam mansyuratiha, dalam etika-etikanya ataupun rencana, dalam etika ataupun dalam rencananya. Okey, jadi orang Mesir mula mengenali mesin cetak akhir kurun ke-18 dan mula menggunakan perkhidmatan mesin cetak itu akhir kurun ke-19. Okey, ini adalah sejarah tentang at-tiba'ah fil alami al-arabi. Okey, kemudian bermulalah nasy'ah at-tiba'ah di negara Mesir. Nasy'atut tiba'ah fil Misra, perkembangan percetakan di negara Mesir. Arafat Misru at-tiba'ata 'inda wusulil hamlatil Faransiyah fi awakhiril qarni as-samin 'ashara wa awailil qarni at-tasi' 'ashara. Okey. Kalau kita tengok kepada buku teks, kita dah kita dah cuba ubah suai sikitlah ayat tu agar lebih
mudah untuk difahami. Okey, Arafat Mesir, orang Mesir mula mengenali mesin cetak ketika datangnya Hamlah Al-Faransiyah. Pada akhir kurun ke-18 dan awal kurun ke-19. Okey. Naqalat at-tiba'ah ila Misra wastakhdamatha fi mansyuratiha. Okey, ini kita simpulkan ayat daripada perenggan yang pertama tadi. Naqalat at-tiba'ah. Okey, dipindahkan mesin cetak itu, dipindahkan percetakan itu ke negara Mesir. Maksudnya ilmu tentang percetakan ini sudah beralih ke negara Mesir. Wastakhdamatha, dan dia telah menggunakan percetakan itu dalam penerbitannya. Maksudnya orang Arab mula mengenali mesin cetak. Jadi kalau sebenarnya ni benda yang sama dengan poin tadi, tapi sekiranya ditanya tentang at-tiba'ah fi Misra, inilah poin dia. Bermula dengan bila orang Arab kenal mesin cetak dan dia guna mesin cetak dalam penerbitannya. Okey, kemudian at-tiba'ah fi ahdi Muhammad Ali. Okey, kita belajar dalam Tamhid Makhattah Al-Ula. Okey, Makhattah Al-Ula dia cerita orang Perancis dia masuk ke negara Mesir apabila dia menang dalam perang Marshabik. Okey, bila Raja Perancis Napoleon Bonaparte menang dalam perang Marshabik, bermakna dia telah berjaya menawan negara Mesir. Okey, dan dia duduk di negara Mesir hanya sempat 3 tahun sahaja. Salah susanawat 3 tahun sahaja, dan kemudian dia telah diusir kerana kedudukannya di negara Mesir tidak disenangi oleh tokoh-tokoh Islam negara Mesir. Mereka telah diusir dan kembali ke negaranya sendiri selepas 3 tahun. Okey, jadi bermulalah at-tiba'ah fi ahdi Muhammad Ali. Okey, bermulalah at-tiba'ah fi ahdi Muhammad Ali. Okey, slide yang seterusnya. At-tiba'ah fi ahdi Muhammad Ali, ghadarat al-matba'atu al-arabiyyatu Misra ma'a jala'il hamlah al-faransiyah. Ma'a jala'il hamlah al-faransiyah kana fi ahdi Muhammad Ali unsyiat awwalu matba'ati misriyah urifat bi matba'ati Bulat. Okey, Ghadarat. Ghadarat ni telah ketinggalan. Ghadarat ni kalau tengok ketinggalan percetakan Mesir ni bersama jalak bersama kembalinya Hamlah Al-Faransiyah. Ketinggalan negara Mesir dengan matba'ah ni apabila usiran Hamlah Al-Faransiyah dari negara Mesir. Maksudnya dia nak cerita sini, orang Mesir ni kenal mesin cetak apabila orang Mesir dia kenal mesin cetak ni apabila datangnya ataupun telah kembalinya Hamlah Al-Faransiyah. Itu bermulanya tentang percetakan di negara Mesir. Kana fi ahdi Muhammad Ali, adalah pada pemerintahan Muhammad Ali, unsyiat awwalu matba'ati misriyah, telah dibina mesin cetak Mesir yang pertama yang dikenali dengan matba'ah Bulat. Okey, matba'ah Bulat, mesin cetak Bulat. Bulat ni adalah sempena nama tempat lah, tempat yang dibina mesin cetak itu adalah di negara Bulat, di negara Mesir, di tempat nama dia Bulaq. Okey, Bulaq. Okey, summa qama al-musyrifuna 'alaiha bi tab'il kutubil arabiyyah wa turkiyyah wa sahifatil waqa'i' al-misriyyah an-natiqa bi marasimid daulah. Qama al-musyrifuna. Okey, qama telah mulalah penyelia dengan percetakan kitab Arab, kitab Turki dan surat khabar waqa'i' misriyah, surat khabar Mesir an-natiqah bi marasimid daulah.
Okey, dan surat khabar Waqa'i' Misriyah An-Natiqah yang menjadi lidah rasmi negara. Okey, jadi ni adalah percetakan pertama yang dibuat di negara Arab, di Mesir, iaitu pertama dia cetak kitab Al-Arabiyah. Al-Kutub Al-Arabiyah satu. Okey, boleh tanda tu. Yang kedua Al-Kutub Al-Turkiyah. Okey, mesin cetak bulak tadi mencetak kitab-kitab Turki. Dan yang ketiga dia cetak majalah Waqa'i' Misriyah yang mana merupakan surat khabar lidah rasmi kerajaan. Okey, summa lam yakun ittijahu tibaa fi ahdi Muhammad Ali adabiyan iz kana ihtimamuhu bil ulumi wal jaish wal idarah liza kana nataju matba'ah bulak awalul amri ilmiyan bahtan. Okey, lam yakun ittijahu tibaa. Okey, tidak fokus percetakan, tidak fokus kepada percetakan semasa pemerintahan Muhammad Ali adabian ke arah sastera semata-mata. Izkana yang mana ihtimamuhu kepentingannya adalah terhadap ilmu sains wal jaish, ketenteraan dan pentadbiran. Okey, pada masa Muhammad Ali ini dia lebih mementingkan sains, tentera dan pentadbiran. Liza demikian menyebabkan matba'ah bulak awal amri pada peringkat awal menjadi ilmian bahtan, menjadi fokus kepada ilmu semata-mata. Jadi mesin cetak yang ada pada masa pemerintah Muhammad Ali bukan secara sastera, maksudnya bukan secara global lah di negara Mesir, tapi sebagai satu aspek ilmu Arab, ilmu sastera semata-mata, bukan secara budaya tapi secara ilmu. Skop ilmu ni dia lebih sempit lah sikit daripada skop budaya. Okey, kemudian at-tiba'ah fi ahdi Ismail. Kana fi ahdi Ismail akhazat matba'atu bulak fi tiba'atil kutubil adabiyah al-qadimah. Okey, selepas pemerintahan Muhammad Ali, diteruskan dengan pemerintahan Ismail. Semasa pemerintahan Ismail, dia telah menjadikan matba'ah bulak dalam akhazat, dia telah mengambil matba'ah bulak dalam mencetak kitab-kitab sastera lama ataupun kitab turos, kitab warisan klasik. Okey, dan ahdi Ismail ni, pemerintahan Ismail ni musyarakatan fi nahdatil adabiyah bada'at tatanama wa tashtaddu fil mujtami'il misri. Musyarakatan. Ahdi Ismail, pemerintahan Ismail dia musyarakatan, dia menyertai, dia turut serta dalam perkembangan sastera yang bermula tatanama, yang mula berkembang, bada'at tatanama, yang mula berkembang, watashtaddu dan telah watashtaddu fi mujtami'il misri, dan telah melibatkan dalam masyarakat Mesir. Jadi bermula sambutan tiba'atil kutubi ataupun Nahdah Adabiyah ni bermula pemerintahan Ismail. Pemerintahan Ismail mulalah berlakunya perkembangan Nahdah Al-Adabiyah Al-Hadisah. Okey, at-tiba'ah fi nisfi tsani min qarni at-tasi' asyar. Okey. Taqsuru al-matabi'u wa yaqsaru tabu'ul kutubil arabiyyatil qadimah wa dawawin syari al-abbasiyah wa ghairuha. Okey. Pada pertengahan kedua kurun ke-19.
Taksaru matabi'. Telah banyak percetakan. Okey, jamak dia tu. Telah banyak percetakan. Wa yaksuru tabi'il kutubil arabiyyah, dan banyak mencetak kitab-kitab Arab yang lama, kitab Arab yang klasik. Wa dawawin syairi, dan diwan-diwan syair Abbasiyah dan selainnya. Dawawin ni ialah kitab, tapi kitab ni adalah himpunan syair semata-mata. Kitab yang merupakan himpunan syair semata-mata. Dia tak ada dah syarah ke mufradat ke, tak ada. Dia hanya list syair sahaja, minal awal ilal akhir. Okey, jadi wadawawin, mufrad dia ni jamak, mufrad dia diwan. Diwan tu ialah kitab yang menghimpunkan syair semata-mata. Okey, taba'at. Okey, pada kurung pertengahan kedua, kurung ke-19 ni juga ialah taba'at rasailil jahiz wa kalilah wa dimnah wa kitabat Ibni Khaldun, dan pada masa tersebut juga telah dicetak risalah jahiz. Okey, risalah jahiz itu nama kitab. Wa kalilah wa dimnah, kitab Kalilah wa Dimnah, ini nama kitab dia. Kitab Kalilah wa Dimnah dan kitab Ibni Khaldun. Kemudian, fattala'a al-udaba'u fi hazihi al-kutubi wal asar al-qadimah allati taba'at ala namazuji wa a'mali adabiyah. Fattala'a, dan muncul para sastrawan. Dalam kitab ini, dan kesan-kesan daripada warisan klasik yang mana telah mencetak contoh-contoh dan hasil karya sastera. Okey, jadi sini dia nak royak para udaba, para sastrawan mula mencetak kitab-kitab warisan klasik daripada hasil-hasil sastera. Ra'au asalib mursalah jadidah. Mereka telah melihat uslub-uslub mursalah jadidah. Uslub-uslub gaya bahasa yang baru. Ra'au asalib mursalah jadidah alaihim antaranya ialah uslub-uslub yang baru ni, antaranya ialah seperti sajak dan ilmu badi'. Sajak dalam kitab-kitab pada zaman mereka fi kitabati asrihim, pada zaman mereka, daripada ilmu sajak dan pelbagai ilmu badi'. Jadi sini kita ringkas dah daripada buku teks. Buku teks tu kalau kita tengok panjang lah. Okey, buku teks tu kalau tengok akhir sekali, bawah sekali tu, fattala'a al-udaba fi hazihi al-kutubi wal asar al-qadimah allati taba'at, yang mana dia telah mencetak ala namazuji, contoh-contoh dan hasil karya sastra, lam yakunu ya'rifunaha, yang mereka tidak pernah kenali pun sebelum ini. Wa ra'au asalib mursalah jadidah alaihim ghairal lati allafuha fi asrihim, yang mana mereka berpendapat uslub-uslub mursalah jadidah ke atas mereka, ghairal lati, yang mereka tidak karang pada zaman mereka, daripada kitabah, daripada penulisan-penulisan yang al-mutakallifah, yang sukar, seperti sajak dan ilmu-ilmu badi'. Okey, jadi sini kita ringkaskan bahawa udaba-udaba telah mencetak kitab-kitab sastera klasik, dan mereka juga melihat kepada uslub-uslub yang baru. Dia juga menerima uslub-uslub yang baru yang mana tidak pernah ada pun dalam penulisan zaman mereka, seperti sajak dan pelbagai ilmu badi'. Okey, ini adalah apa yang berlaku semasa pertengahan kurun ke-12. Okey, ada lagi, sambung lagi. Panjanglah, nak boleh ke habis tak? Okey, tangshuru
المطابع العربية تنشر المطابع العربية بين الناس الكتب الغربية التي ترجمها أعلام المصريين ممن حذقوا اللغة الأجنبية. Okey, pada masa tersebut juga Tan Shuru telah tersebarnya percetakan Arab di kalangan masyarakat, iaitu kitab-kitab barat yang telah diterjemah oleh tokoh-tokoh orang Mesir. Yang telah diterjemah oleh tokoh-tokoh Mesir, yang mana Ben Stad tadi dia belajar di Eropah. Jadi bila tokoh tersebut balik ke negara Mesir, dia telah terjemah novel-novel bahasa Inggeris ataupun ilmu-ilmu bahasa Inggeris kepada bahasa Arab. Mimman. Dan tokoh-tokoh Mesir itu ialah mimman, daripada orang yang memang pakar dengan bahasa asing. Okey, dia boleh terjemah kitab-kitab barat kepada bahasa Arab. Okey, ni yang berlaku pada pertengahan kedua kurun ke-19. Wa kana aksaruha fi nisfil awal min al-qarn at-tasi' ashara kutuban ilmiyatan summa zahamatha fi nisf tsani ar-riwayat wal kutub al-adabiyah. Wa kana aksaruha fi nisfil awal, dan paling banyaknya pada pertengahan pertama kurun ke-19 kitab-kitab ilmiah. Kitab-kitab ilmiah kemudian di zahamatha, kemudian dilonggokkan lagi pada pertengahan kedua kurun ke-19 dengan riwayat. Riwayat ni ialah novel-novel wal kutub al-adabiyah, dan kitab-kitab sastera. Jadi bila dah masuk pertengahan kedua ni, dah ada dah riwayat ataupun novel-novel yang diterjemah daripada bahasa Inggeris kepada bahasa Arab. Contohnya novel Rufanzil. Rufanzil dia jadi Rufail. Kitab banyak lagi lah kitab-kitab atau novel bahasa Inggeris diterjemah kepada bahasa Arab. Rufail, Alan Porter, okey, semuanya ada dalam bahasa Arab. Okey, ini adalah kesan ataupun usaha daripada al-bi'sat wa terjemah tadi. Daripada orang yang diutuskan belajar ke luar negara, balik dia menterjemah segala ilmu yang dia pelajari. Okey, ni nak masuk kepada bahagian terakhir. Okey, bahagian terakhir sarut tibaa fi nahdah al-adabiyah al-hadisah. Dekat setengah je dah, baru at-tibaah saja. Kita ada 4 tajuk. Ingat kedai as-sahafah. Okey, nampaknya kita stop untuk at-tibaah dululah, dan as-sahafah kita sambung lain kali. Okey, asar at-tibaah, kesan. Kesan at-tibaah pada kebangkitan sastra moden di Mesir. Iqazul aqli al-misriyyi wa tawjihihi ila mislin jadidatin fil lughah wal adab wal fiqh. Okey. Kesan yang pertama, menyedarkan ataupun membangkitkan pemikiran orang Mesir, wa tawjihihi, dan membawa mereka kepada istilah-istilah yang baru dalam bahasa, sastera dan ideologi. Okey, asani falamma zaharat al-matabi' عملت على نشر الكتاب الواحي مئات النسخ بل آلاف النسخ. Okey, apabila munculnya mesin cetak, amilat, berlakulah kepada penyebaran kitab. Sebar ataupun dipasarkan kitab yang satu menjadi beratus-ratus naskah, malah beribu-ribu naskah. Bayangkan dulu orang Arab dia tulis kitab, dia tulis tangan dengan khot yang cantik, yang indah dah. Tulis butir buku 2-3 bulan, 2-3 tahun baru siap sebutir buku. Tapi bila ada mesin cetak, buku yang satu tadi boleh dicetak dengan beratus-ratus dan beribu-ribu naskah dalam waktu yang singkat. Okey, jadi ni adalah kelebihan mesin cetak. Supaya photostat lah bila awak ada nota, okey. Okey, nak salin so-so, jadi pergi photostat di koperasi, photostat 10 salines, 100 salines, meta je. Begitu juga lah dengan mesin cetak.
Okey, qabla zuhuril matba'ah faqad kana al-udaba ya'tamiduna fi zalika ala syaikh bil yadi. Fakana an-naskhu yukallifu asmanan bahizatan wa yastaghriqu waqtan tawilan. Okey, yang mana qabla, sebelum munculnya mesin cetak, sebelum munculnya mesin cetak, faqad kana al-udaba. Okey, ahli sastrawan bergantung kepada naskah salinan, bergantung kepada salinan daripada ada silap tu, fi zalika, tengok dalam buku teks. Okey, buku teks ni ada di perenggan yang terakhir. Perenggan yang terakhir tu fakanat. Okey, mana tu? Ya'tamiduna fi zalika ala naskhi bil yadi. Bukan syarh tu. Ya'tamiduna, mereka bergantung kepada naskhah dengan tangan. Tulisan tangan. Mereka bergantung kepada tulisan tangan, bukan syekh nas. Naskhah bil yadi, tulisan tangan. Wa kana an-naskhu yukallifuna asmanan bahizatan, dan adalah nasah ni maksudnya kita nak pindah balik penulisan itu, yukallifu telah menyukarkan, telah membebankan, asmanan bahizatan, telah membebankan, menyebabkan harga dia tu mahal. Bayangkan tulis tangan ke. Jadi menyebabkan sangat mahal, asmanan, samin, harga yang sangat mahal. Wa yastaghriqu waqtan tawilan, dan memerlukan kepada masa yang lama untuk menghasilkan sesuatu kitab. Okey, kemudian al-asar as-salis, kisah yang ketiga. Fatahat al-maktabat fi kulli makanin li bai'il kutubi wa nashriha. Fatahat, telah membuka maktabah pada setiap tempat untuk menjual kitab dan memasarkannya. Maktabah ni bukan pustaka dah. Pustaka orang Arab dia guna perkataan yang lain. Dia tak guna maktabah ni, maksud dia kedai buku dah. Kalau kita Mesir, maktabah banyak di Mesir. Maktabah tu adalah kedai buku, bukan pustaka. Okey. Summa unsyi'at daurul kutubi. Unsyi'at daurul kutubil amah amamal muta'allimina liyaqra'u fiha ma la yaqdiruna ala syira'ihi. Okey, kemudian unsyi'at, telah ditubuhkan rumah. Inilah baru betul ni. Ditubuhkan perpustakaan ataupun pusat awam, daurul kutubi ataupun maktabah lah, telah dibina daurul kutubi. Maksud saya dekat daurul tu rumah-rumah kitab yang rumah-rumah kitab umum, maksudnya pustaka lah ni. Telah ditubuhkan pustaka amamal muta'allimina, kepada para ilmuwan, untuk mereka membaca di rumah tersebut, di perpustakaan, ma la yaqdiruna ala syira'ihi, bagi apa yang mereka tidak mampu beli. Jadi kitab tebal-tebal mereka tak mampu nak beli, maka mereka duduk di daurul kutubil al-amah untuk mengkaji ilmu, untuk guna buku tu tadi. Okey, summa aqama Ali Mubarak. Okey, aqama Ali Mubarak sana 1870 miladiyah darul kutubil misriyah wa zawwadaha bil kutubil arabiyyah wal gharbiyah. Okey, pada tahun 1870 Muhammad Ali Mubarak telah menubuhkan perpustakaan Mesir dan telah menambahkan di dalam pustakaan tersebut kitab-kitab Arab dan kitab-kitab Barat. Okey, itu adalah antara kesan-kesan yang yang
boleh disenaraikan dalam at-tiba'ah. Okey, kemudian ni kesal juga ni. Ahamiyatut tiba'ah fi taskif sya'bi. Okey, kepentingan mesin cetak dalam membudayakan bangsa, dalam memberi pengetahuan kepada rakyat. Taskif tu memberi pengetahuan kepada sya'bi tu bangsa ataupun rakyat. Okey, apa kepentingan dia? Ittisa'u dairati ta'lim munzu asri Ismail fakasara al-jumhur al-qari allazi tukhatibuhu. Okey, telah meluaskan aspek taklim pendidikan semenjak pemerintahan zaman Ismail fakasura, dan telah banyak telah banyak daripada pembaca-pembaca yang telah tukhatibuhu, yang telah membincangkan tentang at-ta'lim, yang telah membincangkan tentang at-ta'lim. Jadi bila ada buku, maka berlakulah perluasan pendidikan. Okey, ada aspek pendidikan. Yang kedua, istata'a an yafida min asari intishari tiba'ah min adabinal qadim wal mutarajjamat anil adab al-gharbiyah. Istata'a, mampu untuk kita mengambil faedah daripada kesan penyebaran at-tiba'ah daripada sastera kita yang klasik, sastera yang lama, dan menterjemah tentang sastera-sastera barat. Okey, ni dari aspek ilmu pengetahuan yang mana rakyat Mesir dapat manfaat dari segi ilmu Arab turos, ilmu Arab warisan klasik, dan juga ilmu moden daripada penterjemahan dari sastera barat. Okey, jadi ni adalah kesimpulan yang kesimpulan ni adalah syarah tentang at-tiba'ah yang ada dalam tajuk Awamilun Nahdah. Okey, jadi kita ada lagi ni as-sahafah. Okey, jadi nampak pesing panjang dah ni, kita kena teruskan dengan video yang lain. Okey, as-sahafah kita tunggu di lain masa. Dan untuk at-tiba'ah ni, apa kesimpulan dia? Okey, jadi kesimpulan pada peringkat awal ni kita kena perkembangan mesin cetak di peringkat antarabangsa, dan kita tahulah bahawa Mesir ni sudah ketinggalan dikenal mesin cetak kurun ke-18 dan 19, sedangkan negara lain telah mengenali mesin cetak kurun ke-15 lagi. Itu pun muncul Hamlah Faransiyah mari ke negara Mesir. Okey, kemudian apa yang berlaku pada pemerintahan pemerintahan Ismail, yang mana pemerintahan Ismail ni cuba join kepada Nahdah Adabiyah, yang mana Muhammad Ali ni dia tak join lagi sastra. Dia menganggap at-tiba'ah ni sebagai ilmu semata-mata, bukan lagi adabi. Okey, kemudian apa yang berlaku at-tiba'ah fi nisfi tsani. Okey, di sini dia cerita dah kitab-kitab yang sudah dicetak, diteruskan dengan risalah Jahiz dan sebagainya. Jadi situ kita boleh buat soalan. Okey, pelajar boleh tumpukan kepada soalan yang saya sudah listkan di situ, dan penting juga di situ soalan ni uzkur arba'ah min awailil kutubi. Okey, apakah 4 kitab daripada tiba'ah pada peringkat awal ni. Okey, jadi 4 kitab ni kita boleh ambil di ni lagi. Okey, pada peringkat awal lagi boleh ambil di matba'ah Bulaq, dia cetak kitab Arabiyah, Turkiyah, Sahifah Waqai' Misriyah. Lepas tu kitab Dawawin, Dawawin Al-Arabiyah, Dawawin Syair Abbasiyah, kitab Jahiz, Jahiz, Kalilah wa Dimnah, kitab Ibn Khaldun. Okey, itu adalah senarai nama kitab yang telah dicetak oleh percetakan Mesir. Okey, kemudian masuk kepada belakang tu, yang lebih kepada kesan. Itu je lah poin untuk
at-tiba'ah. Dan dalam PSR ni dia ada dua bentuk soalan. Kadang-kadang soalan tu memerlukan jawapan yang panjang, kadang-kadang jawapan tu ringkas ya, sepatah ya. Jawab sepatah boleh dah 1 markah. Okey, untuk latih tubi kita akan bincang kemudian, dan di sini pelajar perlu faham dahulu tentang syarah tajuk at-tiba'ah, dan kena ingat fakta ni. Fakta ni kena ingat, jangan nak rekod proksi. Okey, jadi setakat ini dahulu Ustazah tawakufkan untuk poin yang pertama ini, dan poin yang kedua Astaghfirullah Ustazah akan sambung kemudian. Okey, wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, wa ilal liqa' ma'as salamah.